Segitiga Bermuda merupakan misteri lautan Atlantik yang meliputi kawasan Miami, Bermuda dan Puerto Rico. Ia berkeluasan sekitar 500,000 batu persegi lautan dan terletak di hujung tenggara Florida. Hai Aquanaki, kali ini kita akan menyelami misteri lautan yang digelar sebagai Segitiga Bermuda. Berikutan daripada beberapa laporan kehilangan misteri, turut hadir beberapa teori yang menarik mengenai nasib kapal dan pesawat yang hilang. Namun, tiada satu pun daripada teori yang dikeluarkan dapat dibuktikan sebagai punca kejadian-kejadian tersebut. Meskipun jumlah kejadian kehilangan misteri yang sangat tinggi, kawasan tersebut sebenarnya masih dapat dilalui oleh kapal dan pesawat tanpa sebarang masalah. Namun, perkara yang menjadikan Segitiga Bermuda hangat diperkatakan adalah kejadian kehilangan pesawat dan kapal yang kerap berbanding di mana-mana kawasan lautan bumi yang lain. Untuk menyelami misteri ini, kita perlu kembali kepada masa lampau yang jauh dan meneliti beberapa catatan sejarah. Kejadian misteri yang melibatkan Segitiga Bermuda telah dikesan lebih awal dalam sejarah peradaban manusia. Terdapat beberapa laporan mengenai misteri ini bersama nama para tokoh dan sarjana terkenal dunia. Laporan terawal mengenai kejadian misteri Segitiga Bermuda telah dicatatkan oleh seorang peneroka terkenal dunia iaitu Christopher Columbus dalam buku catatan pengembaraannya. Beliau mencatatkan telah melihat api besar yang telah menghempas laut pada suatu malam. Catatan tersebut turut menyatakan kemunculan cahaya aneh beberapa minggu kemudian di kawasan yang sama. Beliau turut menyatakan bahawa bacaan kompas pada waktu itu juga tidak menentu. Seterusnya, misteri Segitiga Bermuda turut dikaitkan dengan kehilangan Joshua Scollum yang hilang pada tahun 1909 yang berlayar dari Martha Vineyard menuju selatan Amerika. Kehilangan ini berlaku setelah beliau meraih kemasyhuran sebagai orang pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Meskipun punca kehilangan Joshua Scollum tidak mempunyai penjelasan yang sahih, pelbagai sumber telah mengaitkan kehilangan beliau dengan Segitiga Bermuda. Selain itu, sejarah turut memperlihatkan kemunculan drama yang bertajuk The Tempest yang dihasilkan oleh sastrawan Inggeris William Shakespeare. Drama ini dikatakan mempunyai kaitan dengan kejadian kapal karam di Segitiga Bermuda. Ia dikatakan diinspirasikan berdasarkan kisah benar yang terjadi pada waktu itu. Catatan peristiwa maupun karya sastra yang dinyatakan sebentar tadi hanya telah diteliti pada masa kini setelah masyarakat mula menunjukkan minat terhadap misteri ini. Ia mungkin mempunyai kebenaran atau juga sebaliknya. Meskipun dengan pelbagai catatan awal, misteri Segitiga Bermuda hanya mula menarik perhatian masyarakat dunia pada abad ke-20.
Antara kejadian yang paling terkenal adalah melibatkan sebuah kapal kargo Tentera Laut Amerika Syarikat, USS Cyclops, yang berlaku pada bulan Mac 1918. Kapal ini membawa 300 orang anak kapal dan 10,000 tan bahan mentah telah hilang di sekitar kawasan antara Pados dan Chesapeake Bay. Sebelum kejadian tersebut, USS Cyclops tidak mengeluarkan sebarang isyarat kecemasan walaupun mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Pencarian secara meluas yang dilakukan kemudian juga tidak berhasil menemui bangkai kapal tersebut. Presiden Amerika Syarikat pada ketika itu, Woodrow Wilson, kemudian berkata, hanya Tuhan dan lautan yang mengetahui nasib kapal malang tersebut. Pada tahun 1941, 2 buah kapal lagi telah dilaporkan hilang tanpa sebarang jejak di laluan yang sama. Kejadian seterusnya berlaku pada bulan Disember 1945. 5 pesawat pengepung Tentera Laut Amerika Syarikat yang membawa 14 anggota tentera telah berlepas dari sebuah lapangan terbang di Fort Lauderdale, Florida. Tujuan penerbangan pesawat-pesawat tersebut adalah untuk menjalani latihan. 5 buah pesawat tersebut kemudian dilaporkan terbang tanpa sebarang tujuan akibat kompas yang tidak berfungsi dan akhirnya hilang setelah kehabisan bahan bakar. Pada hari yang sama, sebuah kapal penyelamat bersama 13 orang anak kapal telah ditugaskan untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Pesawat tersebut turut dilaporkan hilang. Setelah beberapa minggu operasi mencari dan menyelamat dijalankan, Tentera Laut Amerika Syarikat akhirnya akur akan kegagalan mereka untuk menemui sebarang petunjuk. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk menamatkan operasi pencarian. Peristiwa-peristiwa ini telah menjadi faktor yang menarik perhatian dunia terhadap segitiga Bermuda. Malah, terdapat banyak lagi kejadian yang mirip di sekitar kawasan tersebut. Hasil pemerhatian dan siasatan terhadap beberapa kejadian yang berlaku, terdapat pola atau corak yang sama dapat dikesan. Kesemua kejadian atau kemalangan ini berlaku di sekitar lingkungan segitiga Bermuda. Maka, muncullah pelbagai teori yang menjadi perbahasan berbagai pihak. Pada tahun 1964, Vincent Gaddis yang merupakan seorang penulis akhirnya telah menamakan kawasan tersebut sebagai segitiga Bermuda. Beliau menulis mengenainya dalam sebuah artikel majalah. Kandungan artikel tersebut menceritakan kemalangan yang melibatkan 3 buah pesawat penumpang yang terhempas di kawasan tersebut meskipun baru saja menghantar pesanan. Semuanya berada dalam keadaan baik. Charles Berlitz pula telah menulis sebuah buku yang membincangkan misteri segitiga Bermuda sehingga buku tersebut menjadi sangat laris. Berikutan daripada sambutan hangat dan rasa ingin tahu terhadap segitiga Bermuda, telah wujud berbagai teori yang menyimpang jauh dari akal manusia. Antaranya termasuklah teori yang mengaitkan misteri ini dengan kewujudan makhluk asing, kota Atlantis, raksasa laut, medan graviti terbalik dan pelbagai lagi.
Ahli teori yang lebih ilmiah pula menyatakan bahawa kejadian-kejadian ini dapat dikaitkan dengan fenomena alam semula jadi seperti anomali magnetik, aliran laut yang tidak menentu dan letusan gas metana dari laut. Perasaan ingin tahu manusia terhadap perkara misteri akhirnya membawa kepada pelbagai andaian dan tanggapan yang tidak dapat disokong oleh sebarang bukti. Kejadian pada masa lampau pula tidak dapat disiasat kerana sekiranya wujud sebarang petunjuk, sudah pasti ia telah tenggelam jauh ke dalam lautan. Akhirnya, yang muncul hanyalah persoalan-persoalan manusia yang tidak mampu untuk dijawab.